صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 27, bagi bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka hendaklah engkau fikir pada ketika engkau berkata-kata, yakni pada ketika engkau hendak berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah. Engkau fikir akan bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, nescaya adalah ia menyebut akan nama Allah untung yang sangat besar, kerana zikrillah itu menyerupai ia akan sepotong emas, dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia perkataan yang tiada berfaedah akan sepotong daripada tanah yang keras. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketul emas dan mengambil ia akan ketul tanah yang keras. Maka hendaklah engkau fikirkan. Engkau fikir ni bila ni? Pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah. Bukan pada ketika engkau berkata-kata ni, pada ketika engkau hendak berkata-kata dengan barang yang, dengan perkataan yang tidak berfaedah. Kita nak berkata-kata dengan perkataan yang tidak berfaedah. Ni pengarang mengatakan engkau fikir pada ketika nak berkata-kata dengan perkataan yang tiada berfaedah itu, fikir macam mana? Fikir akan bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, daripada perkataan yang tiada berfaedah itu yang kita cadang nak berkata-kata ni, kita tak jadilah berkata-kata. Kita menyebut akan nama Allah adalah ia menyebut akan nama Allah tu untung yang sangat besar. Ini hak sambungan berkaitan dengan sifat kecelaan yang kedua, loba atas berkata-kata. Loba atas berkata-kata, apabila hati ni suka sangat berkata-kata, maka lidah kita pun berperanan dengan banyaklah berkata-kata. Bila lidah kita banyak berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia, menjadi sebab bagi gelap hati kita, bahkan menyebabkan mati hati kita. Sebab tu Nabi SAW membilang besar akan pekerjaan lidah. Berkaitan dengan pekerjaan lidah, Nabi sangat-sangat menekan.
yang mana yang menyebabkan manusia tergelincir, tersembam di hari akhirat, antaranya adalah berpunca daripada perkataan lidah. Berpunca daripada perkataan lidah, yang mana apabila banyak berkata-kata, maka banyaklah gelincir dia, banyaklah silap, banyaklah salah. Bila banyak salah, maka banyaklah dosa. Bila banyak dosa, jikalau tidak diampuni oleh Allah, tempatnya adalah neraka. Maka pengarang menyatakan bahawa pula kebinasaan lidah yang banyak ni memadadah akan kita tolak kebinasaan itu dengan beramal dengan satu ayat yang didatangkan terdahulu. Ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak adalah kebajikan daripada banyak berkata-kata, melainkan perkataan tu untuk menyuruh dengan bersedekah, perkataan yang menyuruh dengan kebaikan, perkataan yang mendamaikan antara manusia. Itu yang memberi faedah, yang bawa kebaikan kepada kita. Banyak-banyak perkataan yang lain, perkataan yang tidak beri faedah. Yang mana perkataan yang banyak ni, kalau kita tidak cakap, tak ada luput pun pahala akhirah. Tu. Itu perkataan yang tak ada faedah. Kalau kita tak cakap, adakah luput pahala akhirah? Tak luput. Mana kalau cakap tak boleh pahala pun. Itu tak ada faedah. Tapi kalau kita bercakap, itu benda bawa oleh kebaikan. Kalau kita tak cakap, tak boleh pahala kita. Jangan tinggal tu. Sebab tu hak beri faedah. Ni perkataan ni kalau kita bercakap. Kalau kita tidak bercakap, kalau kita tinggal bercakap, tak ada kata tak boleh pahala kita. Sebab kalau kita cakap pun bukan boleh pahala pun. Tu kalau cakap juga, tu tak ada faedah. Ataupun kalaulah kita tak bercakap, tak luput pun faedah dunia kita. Tapi kalau kita tak cakap, rugi dunia kita. Cakap tu ada faedah. Pada ni makna sini, cakap mana ada faedah, cakap boleh pahala kita. Ada faedah. Cakap mana ada faedahnya, cakap yang beri faedah kita atas dunia. Kerja buat atas dunia ni, dia kena banyak juga bercakap dengan orang. Nak buat kerja mana kalau kita ni jenis tak bunyi sepatah habuk. Jadi kalau kita bercakap, jadi bawa faedah dunia sangat kita hajat. Itu ada faedah tu. Ada ni. Mana percakapan yang ada faedah adalah percakapan yang mana boleh pahala. Yang mana percakapan ni boleh faedah dunia. Tu ada faedah lah orang panggil. Dia percakapan yang boleh pahala ni bukan hanya cakap bab hukum hakam. Kalau tetamu mari rumah kita, kita layan tetamu, kita pun cakap dengan percakapan yang mana tetamu akan jadi selesa mari rumah kita. Tu pahala lah tu, sebab kita meraihkan tetamu. Kalau tetamu mari rumah kita, kita pun nak cakap sepatah habuk pun dengan dia pun jadi segang, jadi kekok dianya. Macam mana kita nak layan tetamu? Hak tetamu hak mari tu orang muda sikit, diminat apa kita cakap. Hak diminat diminat hak jenis sukan-sukan, kita cakap sikit-sikit sukan-sukan ke orang ni. Orang tua pun kena tahu juga. Budak muda ni berakhir jenis ngai-ngai, kita cakap jenis bak ikan-ikan ngai. Itu cakap tak ada faedah. Dak kita nak raih tetamu kita. Tengoklah. Dak. Kerana kalau kita pergi rumah orang, dia pun tengok kita kelip dak sepatah dak cakap, kita dak duduk. Kita pergi rumah dia tu adalah kerananya dia tu kita ke saudara kita jauh-jauh ke, ataupun ada kaitan dengan orang rumah kita ke, kita pergilah. Kita tak berkenal molek dia, tapi ada kaitan lah, kaitan dengan orang rumah kita, dengan keluarga kita, kita pergilah. Lepas tu kalau dia senyap, macam mana kita?
Dia kata tak boleh cakap banyak. Tu cakap rakyat tetamu. Tu cakap rakyat tetamu waktu pahala. Ada ni. Hak kata pahala ni bukan hanya cerita hukum hakam. Tambahan pula kalau kita nak tarik dia, nak apa ni? Boleh cakap dia pun nampak tak segan dah, dia pun nampak boleh cakap molek dengan kita pun seliklah cerita-cerita bab agama. Gitulah. Kawan tu nampak pasal orang muda sekarang. Duduk je kita tanya hal masjid lalu ke dianya, gelisah dianya. Baru kawan tu duduk tanya hal masjid dah ke dia. Tengok kat kawan tu pasal mana dia punya ni gaya dia pasal mana. Kalau hak jenis mari kopiah atas kepala tu cakap masjid lalu pun tak apa. Lepas tu orang hak jenis kopiah atas kepala dah. Hak ni mari pasang budak muda jenis budak muda dak pasang learning lah. Kita cakap masjid lalu tak lama dia nak balik, ada kerja, ada urusan lah. Kita bertanya khabar, tanya hak kerja dia, macam mana kerja dia, macam mana tercakap sesuai dengan dia. Itu cakap benda dunia dah, asalnya benda dunia lah, tapi itu bawa manfaat. Tadilah apabila dah boleh, dah nampak dia kita boleh masuk dah cakap dengan dia, kita barulah nak cerita hal masjid pun. Orang boleh cerita masjid. Mana bukan kata cakap hukum hakam sahaja yang berpahala. Jadi cakap manfaat ni cakap yang mana boleh pahala dan cakap yang mana kita dapat faedah dunia. Dapat faedah dunia tadi percakapan berkaitan dengan pekerjaan kita. Selain daripada tu lebih baik kita kurangkan bercakap. Sebab apa? Sebab banyak kebinasaan yang berpunca daripada lidah. Cuba kita tengok, kalau kita kata anak beranak kita ke, orang yang kerja sekali dengan kita ke, dia bercakap ada faedah je dia cakap. Dia cakap kosong-kosong tak ada. Cuba tengok macam mana. Ada tak dia menyinggung perasaan orang? Tak ada. Kita tidak menyinggung perasaan orang. Sebab apa? Sebab dia kurang berkata-kata. Dia hanya berkata-kata perkara dia faedah je. Mana kita tengok lah dia dengan orang macam mana. Dia tidak pernah menyakiti hati orang. Orang pun kadang-kadang tak nak kata apa-apa pun ke dia dah. Dia tak banyak mulut orang panggil dah. Hak banyak mulut pasal mana? Berapa putih mulut dia? Hak tak banyak mulut ni. Tetapi kita kurang berkata-kata ni jangan hanya semata-mata perangai kita. Biarlah kerana agama. Sebab kadang-kadang kalau semata-mata perangai, akhirnya kita pun bab agama pun kita pun kurang berkata-kata sebab perangai kita malah cakap dengan orang. Akhirnya perkara kebaikan pun kita tak cakap juga. Siapa masa cakap sepatah nyekik selalu. Padahal sebab tak pandai bercakap. Cakap je sepatah, bunyi kasar lalu dah bahasa diguna. Jangan sesekali kita tidak bercakap kerana orang tu tak sama taraf dengan kita. Tu lagi berat, tu sombong. Orang jenis orang-orang tu dah cakap senyum aje. Kalau jumpa dengan orang sama level dengan dia, apa? Sama naik cacang orang panggil tau. Sama naik cacang. Gitu dah orang panggil. Banyak dia cakap. Tu hak sama level dengan dia. Ni kurang bercakap-cakap bukan kerana agama, itu kerana sombong. Waktu lagi berat. Ada ni. Waktu kerana sombong. Begitu juga bukan kurang berkata-kata kerana perangai dah. Kita kurang berkata-kata kerana kita nak jaga agama kita. Kita akan berkata-kata dengan perkataan yang beri faedah. Mana? Perkataan yang boleh pahala. Perkataan yang bawa kepada kita faedah dunia. Kerja buat kita contoh. Kita pun berkata-kata lah. Orang yang kadang-kadang dia kurang berkata-kata ni, benda molek dia bercakap. Benda yang berkaitan kerja dia cakap, bukan tak cakap. Ni macam molek ni sekarang ni. Tapi kalau orang duduk setara ni, dia jaga lidah ni,
Hak ni ada di kalangan keluarga kita, kawan-kawan kita, tengok macam mana dia. Macam mana? Mana apa ni? Dia tidak tak ada berkata-kata yang menyebabkan masyarakat lagi kena cari pula orang yang mana kita ada kesalahan dengan. Tak ada tu dia. Selamat dia ni. Inilah orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Hak Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, beriman yang sebenar-benar ni lah, beriman semua orang beriman. Kita orang Islam ni pastilah beriman dengan Allah, pastilah beriman dengan hari akhirat, ni beriman yang sempurna. Maka hendaklah berkata-kata akan yang baik ataupun hendaklah didiam. Itu je lah. Jadi orang seumpama ni kita tengok dia cakap benda yang ada faedah, bukan benda yang sia-sia. Kalau tak ada faedah, dia pun diam, kurang bercakap. Ni hak comel. Ada ni. Ni payahlah ni. Kalau kita jenis peseng, peseng mulut banyak. Ada pula orang kata mulut banyak lah, tengok kok mak ayah tok nenek mulut banyak belaka. Tu lagi susah tu dah. Kalau orang kata kita ni mulut banyak, dia kata kita ni keturunan mulut banyak. Ya gitu ke? Dia mulut banyak ni, cakap banyak ni, dia berkait keturunan juga? Maknanya orang yang mulut banyak ni nak tengok mak ayah dia mulut banyak ke? Gitu? Dah, ni tak babit keturunan ni perangai masing-masing ni. Perangai masing-masing. Tapi ada juga tengok, patut pun anak dia mulut banyak, ayah pun mulut banyak juga. Tak ada nak nyangga kita. Tadi juga tu bukan kerana tu. Tu perangai masing-masing. Itu perangai masing-masing. Tapi nak tadilah, kurang berkata-kata kerana agama, bukan semata-mata kerana perangai. Sama telah pula, jangan sesekali kurang berkata-kata kerana tak ada orang yang layak bercakap dengan kita. Ni orang-orang biasa belaka ni, kalau ada ragu kita cakap tu berat tu. Ada seumpama tak jadi kerja gitu. Tu mari daripada sifat takabur. Kemudian kata pengarang, maka hendaklah engkau fikirkan. Fikir ni bila ni? Pada ketika engkau berkata-kata. Pada ketika engkau berkata-kata ni, pada ketika engkau hendak berkata-kata dengan barang yang, dengan perkataan yang tiada berfaedah. Sebab kita cakap ni memanglah kita tahu apa yang kita nak cakap, tapi kita nak cakap ni tahu dah cakap kosong je ni. Cakap kosong je, cakap hak tak ada faedah. Fikir macam mana? Akan bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah, jika menyebut engkau akan nama Allah, menyebut ni zikir lah. Jika engkau menyebut engkau zikir dengan lidah akan nama Allah, ganti daripada perkataan faedah itu, nescaya adalah ia menyebut engkau akan nama Allah tu untung yang sangat besar. Nak cakap benda yang tak ada faedah, ni benda tak ada faedah ni bukan benda yang berdosa. Nak cakap benda yang berdosa, cadang nak mengumpat, tu kena berhenti, tu jangan. Ni ketika kita nak berkata-kata dengan perkataan yang tiada berfaedah, mana kita bercakap tu tak boleh pahala pun. Hak kita cakap tu tak boleh pun faedah dunianya. Tu. Tak ada boleh faedah dunia pun, pahala pun tak boleh. Faedah dunia pun tak boleh. Itu dia perkataan tidak yang perkataan yang tidak berfaedah. Ada pun kalau lah mengumpat orang hak tu boleh faedah tu. Ni perkataan yang tiada berfaedah. Tapi kalau mengumpat orang apa boleh faedah. Tak boleh faedah. Faham boleh faedah? Jadi lawan kepada berfaedah. Lawan dia faedah tau.
Nak boleh pedoh budak ni. Mana pun nak boleh pedoh budak ni. Nak boleh nyakit ni. Dah lama boleh pedoh ni. Bukan kita cakap. Budak ni nak cari pedoh ni. Bukan nak cari faedah, nak cari pedoh. Pedoh ni orang panggil apa? Nyakit tu kalau mengumpat beratlah kitanya tu. Hak ni semata-mata nak berkata-kata dengan perkataan yang tiada berfaedah. Macam mana kalaulah kita ganti perkataan tu dengan menyebut akan nama Allah, dengan berzikir. Nescaya adalah ia menyebut engkau akan nama Allah itu untung yang sangat besar. Untung yang sangat besar. Kenapa? Kerana boleh pahala. Untung yang sangat besar kerana boleh percakapan tu, kita menyebut nama Allah tu boleh pahala berzikir. Menyebut nama Allah ni contoh. Tidak semestinya kita berzikir sekarang ni kita nak bercakap dengan seseorang dengan perkataan yang tak berfaedah. Kita tukarlah bercakap dengan perkataan yang berfaedah. Tu je lah. Mana ni? Kita nak bercakap dengan dia, tak jadi lah. Lepas tu la ilaha illallah tu nak berzikir pula. Keju pula dia kitanya. Mana ni? Sebab dia berzikir ni, tiap-tiap perkataan yang ada padanya pahala itu berzikir lah. Sekarang ni kita nak cakap benda yang tak ada faedah. Macam mana kalau kita bercakap benda yang bawa faedah, bawa kebaikan, yang boleh pahala kitanya? Itu berzikir dah tu. Ada ni. Kita tengah-tengah cakap dengan orang ni, tengah-tengah cakap, lepas tu nampak kau tak ada faedah cakap ni. Kita pun diam, kita pun berzikir. Kejut pula kawan kita tu. Kita pun tukar percakapan kita kepada percakapan yang boleh pahala. Itu zikir dah tu. Berzikir adalah tiap-tiap perkataan yang ada padanya pahala. Itu berzikir. Berzikir bukan hanya subhanallah, alhamdulillah. Itu singkat pemahaman. Ada ni. Kita bercakap yang boleh pahala. Tadi kita bercakap mungkin terlajak dah banyak, dah cakap sia-sia, tak ada faedah. Kita pun cakap hak benda ada kebaikan. Warna sekarang ni kita ni moleklah kena pergi masjid surau pula. Contohnya panggil ni alih tajuk. Dia boleh cakap kosong, tak ada faedah. Kita cakap percakapan yang boleh pahala pada kita, itu berzikir. Ada ni. Bukan hanya semata-mata menyebut engkau akan nama Allah, kita pun berzikir di situ juga. Kejutlah orang ni. Maknanya kita tukar percakapan yang tiada berfaedah tu kepada percakapan yang berfaedah. Kenapa kata untungnya sangat besar? Tambahan pula kalau kita percakapan kita tu dakwah pula. Dakwah kepada kebaikan, waktu besarlah tu. Tak adalah percakapan yang besar pada sisi Allah Ta'ala, melainkan percakapan yang mana kita menyuruh kepada kebaikan. Kita menyuruh pada kebaikan. Mula-mula tadi kita pun cakap perkara lain pun macam sebut tadi lah. Kita cakap perkara lain ni nak jadi masuk. Bila masuk, kita pun ceritalah kebaikan pula. Mana hak mula-mula tu buka jalan, tu pun faedah jugalah tu. Cuma bila cakapan tu nak lajak, kita pun balik semula pergi pada percakapan-percakapan yang berfaedah. Hak boleh pahala akhirat ataupun boleh faedah kerjaan kita atas dunia. Kerana zikrillah itu menyerupai ia akan sepotong emas. Ini bandingan. Pada pihak ada faedah. Dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia akan sepotong daripada tanah yang kerah. Kita panggil tanah ko. Kenal? Tanah ko. Kita dah kenal tanah ko ni, tanah kerah. Tu tak ada faedah. Perumpamaan je lah. Berzikir, zikrillah seumpama dengan sepotong emas. Bercakap dengan percakapan yang tidak berfaedah, yang tidak berdosa ni, menyerupai akan sepotong daripada tanah yang kerah. Jadi supaya macam sepotong tanah yang kerah.
Dia kitab biasalah. Sebab biasanya emas ni warna kuning, tanah yang keras tu pun warna kuning. Macam biasa tu guru sebutlah, selagi hati kita memandang emas dan tanah kau tu dengan pandangan yang berbeza, kita ni orang awam lah. Selagi hati kita memandang emas dengan tanah kau berbeza, kalau emas kita teliu, kalau tanah kau kita paling pundok, kita ni masih lagi orang awam, orang yang tak ada maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ada maqam di sisi Allah taala, mah ke tanah kau ke makhluk Allah sama sahaja, tidak ada manfaat melainkan hak akhirat juga. Tapi ni tadi nak lakung lah. Kerana kita nak buat lakung tak jadi ni. Orang nak lakung ni kena tarik. Biar mari di hati kita emas dengan tanah kau ni sama. Tarik suruh masuk dalam hati. Nak tarik mana? Bagi mas toko depan bulak mata. Mana ni? Dia buat perbandingan itu tu. Biasa buat bandingan antara emas dan tanah kau. Macam mana hati kita? Tertarik hati kita tu sama ke tak? Sama je makhluk Allah belaka. Ni baru ada makam. Mana? Tiba-tiba hati kita tengok emas, hak ni yang kita nak maknanya tak ada salah syariatnya. Hati kita terliu nak kepada perkara seumpama tu dari segi syariat tak salah. Tapi nak cerita hati kita ni, hati yang masih lagi penuh dengan aghyar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sini samalah ni. Yuk banding dengan sepotong emas dengan tanah yang keras. Orang yang zikrillah seumpama sepotong emas, percakapan yang tiada berfaedah menyerupai akan sepotong daripada tanah yang keras. Tapi sebut dah tadi zikrillah jangan faham singkat, bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Zikrillah tiap-tiap perkataan yang ada padanya pahala, itu zikrillah. Ada pahala je zikrillah. Sehingga kan tiap-tiap perbuatan kita yang ada pahala pun dipanggil zikrillah. Sembahyang pun panggil zikir. Dipanggil zikir. Suruh ma'ruf dipanggil zikir. Cegah mungkar dipanggil zikir. Sebab apa? Sebab apa yang kita buat kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala, itu zikir. Kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita buat satu-satu perbuatan, kita berkata dengan satu-satu perkataan kerana ingat akan Allah, itu zikir lah. Dan ni kita sebut zikir, kau ambil tasbih je lah baru panggil berzikir. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketu emas dan mengambil akan ketu tanah yang keras. Betapa suka, yakni tak suka sama sekali orang yang berakal. Takkan kau berakal ditinggal emas ambil tanah? Betapa suka. Ni dia panggil istifham dengan makna nafi. Betapa suka, yakni tidak suka orang yang berakal meninggalkan ketu emas dan mengambil akan ketu tanah yang keras. Tak suka seumpama kalau orang tu orang yang berakal, akal yang sempurna. Takkan nak pilih tinggal emas ambil tanah yang keras. Tak mungkin kalau orang tu berakal sungguh, berakal yang sempurna, berakal belaka. Kalau tidak berakal, kita tak ada masuk dalam bicara ni sebab tidak mukallaf. Berakal belaka, tapi sama ada akal kita akal yang sempurna ataupun tidak. Ini hak kata perkataan yang tiada berfaedah ni seumpama tanah yang keras. Jika perkataan itu tiada ada padanya dosa, cuma tak ada faedah. Kata diumpamakan dengan sepotong daripada tanah yang keras ni, perkataan tiada padanya dosa, bukan perkataan yang berdosa. Ni hak sia-sia, tak ada faedah, bukan hak berdosa. Maka jika ada padanya pada perkataan tu dosa,
nescaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas zikrillah dan mengambil ia gantinya ganti emas akan sepotong api, bukan tanah kerah dah lah, sepotong api. Dan yang demikian itu, yang demikian meninggalkan emas dan mengambil sepotong api, rugi yang sangat besar. Nah, bandingan gitu pula. Kalau perkataan untuk perkataan berdosa, kita tinggal zikrillah, kita berkata dengan perkataan yang berdosa, seolah-olahnya kita tinggal emas, kita ambil sepotong api dia panggil. Apa? Kalau kita sebutkan sepotong api. Sepotong emas, sepotong daripada tanah yang keras, lepas tu sepotong api. Sebut gitu. Ni bahasa dia lah. Mana apa ni? Kita tinggal emas, kita ambil api. Sebab apa? Sebab perkataan yang berdosa di hari akhirat, jikalau tidak diampuni oleh Allah, kena masuk neraka. Hak perkataan yang berdosa masuk neraka lah. Jadi seolah-olahnya kita pergi ambil api. Tapi kalau berzikir boleh pahala. Seumpama kita tinggal, kita pergi ambil, kita pergi cakap dengan percakapan yang menyebabkan kita berdosa. Jadi kita tinggal emas, kita pergi ambil api. Ni perumpamaan. Maka setengah daripada perkataan yang tiada memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri dan segala adat manusia dan segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan manusia. Inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Ni hak asal ni. Hak asal. Setengah daripada perkataan yang tahu faedah ni mencerita segala perjalanan dan segala perjalanan, cerita hak perjalanan pergi situ sini dan kelakuan makanan segala negeri dan segala adat manusia. Pergi situ makan dia gitu adat manusia tempat tu gitu. Ini di antara perkataan yang sia-sia pada ni. Tetapi kalau kita nak cerita apa yang kita tengok dalam perjalanan sebagai pengiktibaran kepada kita dan pengiktibaran kepada orang lain, tu ada manfaat. Ni semata-mata nak cerita. Tambahan pula cerita tu nak campur dengan apa? Sehu tu. Kita tu kadang klik dah je siapa situ. Dia siapa dah. Dia pun ceritalah begitu begini perjalanan. Pun dia cerita makanan, makanan sedap gitu gini, kita dengar dia telang Aliu. Tak kata ada siapa. Tu cerita tu kadang-kadang cerita nak nyohu tu. Tapi kalau kita cerita tempat orang dia begini, cara kehidupan dia begini, comel. Mana cara mereka hidup, walau mereka pun bukan orang Islam pun. Itu kita cerita untuk ambil pengajaran atau ada manfaat. Atau tak saja cerita tempat-tempat orang yang bukan Islam, dia punya kebersihan dia macam mana, cara dia dengan orang macam mana, dengan orang luar dilayan macam mana. Tu cerita hok ambil pengajaran. Lepas itulah kita tengok pula apa yang nak cerita tu. Semata-mata nak cerita gitu, ada. Kita ambil pengajaran. Sebab apa? Sebab Tuhan berperintah kita supaya kita berjalan dan kita tengok pengajaran-pengajaran yang ada. Tengok pengajaran. Kalau Tuhan beri kita peluang boleh pergi jalan jauh, bukan jalan kosong. Selain daripada kita nak berehat, nak cari macam tenang, tak, kita nak tengok pengajaran-pengajaran. Kita nak tengok kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, comel-comel. Tu bergantung kepada kita.
Kalau hati kita tu hati yang baik, apa yang kita buat akan jadi kok baiknya. Dia ada ni. Kalau itu bergantung kepada ni pandangan kita. Pandangan kita kok mana? Pandangan kita kok agama. Kita gimana pun kita pandang agama. Kalau kita pandangan dunia, kita masuk masjid pun kita pandang dunia. Kalau kita pandang dunia, kalau kita pandang agama, pergi ke mana-mana pun kita akan tengok ini kejadian-kejadian Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pengajaran. Mana kalau kita tengok kelakuan manusia, kelakuan yang baik, kelakuan yang buruk dijadikan sebagai persempadan kepada kita. Kita pun cerita orang-orang ni gini akhlak dia buruk gini sebagai pengajaran. Ada ni. Tu bukan percakapan yang tak ada faedah. Dan segala kelakuan manusia dan segala kelakuan perniagaan dan perusahaan. Ni hak cerita saja ni. Ada pun kalau pergi tempat orang, tengok orang berniaga macam mana, balik sini cerita macam mana mereka buat kerja. Tu faedah dunia tu bukan kata tak ada. Itu manfaat dunia itu bukan tak ada faedah. Ni semata kita cerita je. Ada pun kita cerita sebagai kita orang dia berniaga macam mana. Kita kena berniaga pasal tu. Dia buat kerja macam mana, kita buat kerja pasal tu. Tidak sia-sia tu. Tu bukan tak ada faedah. Hak tak ada faedah, hak tak ada pahala dan tidak beri manfaat dunia. Tu tak ada faedah. Hak lepas dah dulu kan. Hak tak ada pahala dan hak tak ada manfaat dunia. Kalau ada manfaat dunia, tu bukan tak ada faedah. Bermanfaat dunia pula, kita paling dunia jadi akhirah. Jadi akhirah pahala pula. Gitu je lah. Ni cakap saja ni, cakap cerita bab perjalanan kita, kelakuan makanan tempat orang, adat tempat orang, kerjaan tempat orang. Cakap saja je. Maka inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya, pada perkataan yang tidak beri faedah. Sebab itulah dia pokok pangkalnya balik kepada hati masing-masing. Kalau hati itu kepada agama yang kita bercakap, walaupun nampak mula-mula tu rupanya rupa dunia, akan balik pada agama. Kalau hati kita bukan agama, kita cakap rupa agama pun matlamat kita tetap nak dapat dunia. Ini bergantung kepada hati kita. Matlamat kita apa? Matlamat kita dunia. Walaupun kita cakap benda agama pun, kita akan tarik poin kita, biar kita cakap dunia agama tadi, kita boleh manfaat dunia. Cakap agama, tapi tujuan kita apa? Tujuan kita, kita nak dapatkan manfaat dunia. Apabila hati kita dunia, cakap agama pun akan tarik pada dunia. Tapi kalau hati kita akhirah, kita cakap nampak macam berbentuk dunia, tapi kita akan balik kepada agama. Sebab itulah hati penting, hak zahir pun penting. Hati pun penting, hak zahir pun penting. Hak hati dengan zahir tak cerah tanggap. Bukan kata baiki hati dulu barulah baiki zahir. Baiki zahir dulu baru baiki hati. Dua-dua tu kena serentak. Sebab dua tu ada kait. Daripada hati pergi pada zahir, daripada zahir masuk ke dalam hati. Kan ada ni? Hak hati pergi pada zahir, baik buruk pun. Hak zahir masuk ke dalam hati, baik buruk pun. Jadi dua-dua ni serentak. Hak hati kita jaga, hak zahir pun kita jaga. Kalau hati kita hala ke kebaikan, zahir pun mudah kepada kebaikan. Hak zahir kita jaga, hak kebaikan, hati pun mudah jadi kepada kebaikan. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu berdusta dan mengumpat dan berbantah-bantah dan memuji. Bukan mengumpat je dilarang, memuji pun dilarang juga. Dan melawak. Ni dah akan cerita satu-satu di hadapan. Kita ingat ke mengumpat je. Kebinasaan lidah, memuji pun ada juga hak kebinasaan. Terkadang binasa orang yang memuji, terkadang binasa orang yang dipuji. Jadi bukan mengumpat sahaja,
kebinasaan lidah. Memuji pun kebinasaan lidah juga. Dan melawak ditulis dalam tu selora. Itu selora. Yang selora tak panggil? Selora ni apa? Kelolo. Kau sebut kan ni? Kelolo. Selora. Betul tak sebut? Selora. Dah kena je selura ni sing lang waw ra alif. Takkan selura orang dengar apa pelik. Jangan sebut ikut ejaan ni. Ejaan sing lang waw ra alif. Selura. Selora. Betul tak? Kelantan tau selora tu. Kelolo. Kelolo lain. Lain pun saya tulis ni kelolo ni KELOLO. Kelolo. nak tulis kau Jawi tak erti kelolo, tulis kau Umi KELOLO kelolo. Ya lawak ni. Selora pun buat lawak ni. Kelolo pun buat lawak ni. Kan gitu. Lawak jenaka tu nah, gitu je nah. Melawak ini selora. Ini di antara setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak. Lepas tu dia akan hurah satu-satulah. Berdustanya apa, mengumpaknya apa, berbantah-bantah tu apa dia. Hak kata memuji ni salah juga. Memuji ni bukan mengumpak tak salah. Hak peseng mana. Kemudian melawak ni hak mana yang dilarang. Melawak setara mana yang dilarang. Kita kena ngaji satu-satu ni. Ada melawak yang diharuskan pada syarak, bukan sunat pulaknya. Kita nak main dengan budak-budak nak ambil hati budak. Tak boleh lah seria, kena adalah kelolo sikit. Tu sunat. Sebab kita nak menghiburkan hati budak-budak. Ada ni. Takkan dengan budak-budak buat seria gitu, tak jadilah. Dengan cucu nak seria gitu, tak jadi gitu. Dia kena ada sikit buah-buah kelakar tu. Tapi setara mana yang dibenarkan. Bukan sunat benar. Tapi setakat mana yang dilarang pada agama. Dia kena ada hukum belaka ni. Berdusta, hak mana yang dilarang pada syarak. Hak boleh ada juga. Mengumpat, hak mana yang dilarang pada syarak. Ada mengumpat yang dibenarkan pada syarak musad 30 pun. Ni. Ada ni. Mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Hak musad 30. 6 mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Apa-apa pun kena ngaji molek. Kena ngaji molek. Manakah yang dilarang pada syarak, hak membinasakan, mana yang dibenarkan pada syarak. Memuji. Boleh memuji tu kan tak dilarang. Tapi hak mana memuji dilarang? Kita angkat tinggi-tinggi, hak kita angkat tu bohong tu syarak larang. Bagus sungguhlah hawa. Pada dok sekarang dia bagus. Apa kita kata gitu? Kita nak boleh benda lain tu. Ada udang di balik apa mungkin. Hak tu memuji dilarang. Tapi kita kata Allah, awak ni dia ni bagus. Dia dengar pujian kita pun alhamdulillah. Tu tak ada syarat tak larang tu. Hak memuji mana syarat larang? Tu kita kena ngaji. Kita orang ni kita puji. Macam mana cara nak puji? Orang ni jangan puji dia. Punah dia kata puji. Kita puji dia, nampak lalu dah. Lubang hidung lu luar nampak. Tu tak apa nak kena tu. Mana ni? Luar lubang hidung kata tu lah. Kata makan puji tu lah. Jadi kalau kita puji dia, alhamdulillah, ni semua taufik hidayah daripada Allah. Alhamdulillah, ni semua ni atas nasihat haji lah. Yang nasihat pada saya begini ni. Jadi alhamdulillah saya jadi berubah jadi baik. Kita boleh puji. Ada ni. Kau anda pun apa yang kita nak cakap, nak kata, biarlah berpandukan kepada ilmu. Kitab Penerbangan Hati ni comel. Cerita bab berdusta, dia tak tinggal ada berdusta yang dibenarkan. Cerita bab mengumpat, dia tak tinggal ada mengumpat yang dibenarkan. Dan kitab penawar bagi hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.